أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri di antara kamu melihat serta memerhatikan apa yang telah Allah sediakan daripada amal-amalnya untuk keesokan harinya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan setiap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Harsh ayat yang ke-18. Alhamdulillah yang saya hormati kepada seluruh jawatan kuasa penggerak surau, dan yang saya hormati lagi raikan kepada semua tuan-tuan muslimin dan muslimat warga kerja surau Kerja Raya, yang mana mudah-mudahan pertemuan kita bersama pada petang ini mendapat kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan yang keduanya, kita mengharapkan dengan keberadaan kita duduk berada di dalam majlis ilmu ini adalah menjadi di antara satu perkara ataupun aktiviti sebagai komitmen ataupun sebagai perkara yang konsisten kita dapat lakukan dalam kehidupan. Sampai pada waktu bila? Hinggalah sampai saat mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berakhirnya hidup atas dunia dengan apa dia kelaziman yang kita lakukan perkara-perkara yang baik.
Contoh, kita lazimi dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita nanti dalam saat kita hadir duduk berada di dalam majlis ilmu. Kita hadir dengan solat berjemaah lazimi dalam kehidupan kita di mana sahaja kita berada, yang mana kita harapkan mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita pada saat kita sedang laksanakan solat secara berjemaah tersebut, insya-Allah. Para jemaah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada petang ni saya hendak membawa di antara perbincangan berkisar tentang satu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita, yang mana kita perlu tahu, dan ada kalanya kelaziman masyarakat Melayu yang kita hari ini ada yang terlibat dengan perkara tersebut. Cuma perbezaannya mungkin dalam keadaan disedari ataupun dalam keadaan yang tidak kita sedari. Di dalam Islam antaranya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Imam Az-Zahabi dia mengarang kitab yang mana rujukannya daripada kitab Al-Kabair, yang bermakna dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni Imam Az-Zahabi cerita ada sekitar lebih kurang 70 dosa besar. Dan dalam setiap dosa besar itu, daripada yang pertama sampailah yang terakhir di dalam perbincangan ini, kebanyakan dari awal itulah kelaziman masyarakat kita lakukan. Dan perkara ini yang ada dibincangkan di dalam agama, takut-takut sama ada seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, terlibat secara sedar ataupun tidak sedar, maupun dari sudut tindakannya, adapun dari sudut percakapannya, adapun daripada sudut yang berada di dalam hatinya. Pada petang ni kita nak bincang sedikit dengan bahagian yang pertama di dalam kategori Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar yang perlu kita berhati-hati. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu, iaitu bab dosa asyirku billah, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia dosa yang pertama. Baik, kita akan lihat apakah dimaksudkan, bagaimana yang dikatakan termasuk di dalam kategori dosa besar ini, bab menyekutukan Allah ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, adapun dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Dosa tersebut terdapat dengan dua keadaan. Yang pertama iaitu mempersamakan sesuatu dengan Allah serta menyembah kepada selain Allah. Misalnya menyembah kepada batu-batu, menyembah kepada pohon, matahari, bulan, dan juga menyembah kepada Nabi, orang yang mulia ataupun orang yang berkuasa, menyembah bintang, malaikat ataupun raja, atau menyembah binatang atau yang selain daripada semua itu. Maka itulah syirik yang dikategorikan sebagai dosa yang paling besar yang tidak terampun lagi, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nanti kita akan sebut ayat Al-Quran tersebut. Baik, awal sekali para jemaah tetamu zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Imam Az-Zahabi memberitahukan kepada kita, iaitu berkaitan dengan dosa besar adalah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Dalam erti kata, dia ada dua keadaan, dua bentuk dosa besar, dosa menyekutukan Allah. Bentuk yang pertama ni, bentuk yang kita semua sedia maklum, iaitu mempersamakan sesuatu dengan Allah serta menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mempersamakan dan menyembah yang mana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempersamakan dengan Allah ni bukan dia kata oh samalah dengan Allah, tidak demikian. Tetapi dengan apa yang ada dalam kehidupan, apa yang disebutkan itu seolah-olah dia mempersamakan dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi bab berkaitan dengan menyembah sesuatu yang menjadi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia menjadi hamba terhadap apa sahaja yang berada di atas dunia ni. Ada contohnya dengan pemakaian barang-barang yang tertentu, contoh umpamanya. Ada pula yang menjadi hamba terhadap apa dia? Hamba terhadap pokok yang disimpan di dalam rumahnya sebagai contoh. Setiap pagi siram pokok tu bukan jadi hamba pada pokok. Itu tak ada masalah. Cumanya dia menjadi hamba, dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala sampaikan tahap yang keterlaluan di dalam agama. Apa-apa saja pun dia tak boleh tinggal dengan dia punya pokok tersebut. Apa benda sekalipun dia tak boleh tinggal dengan dia punya keris benda tu. Yang dia dakwa, dia rasakan itu menjadi di antara penyelamat dalam kehidupan dia. Perkara-perkara demikian ini benda yang jelas dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab ia melibatkan macam saya sebutkan, dia bukan sekadar percakapan, dia bukan sekadar tindakan, dan yang paling pentingnya dia duduk yang berada di dalam hati. Kadang orang dia tidak cakap, dia tak sebut perkara-perkara itu yang mana boleh membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui dengan tindakan. Apa yang dia lakukan, perbuatan itu, takut-takut perbuatan itu membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan contohnya shilling orang-orang yang berniaga kedai makan. Dia meletakkan duit shilling dekat kedai makannya di tempat yang tersembunyi, yang shilling itu mungkin telah dibaca dengan mantra-mantra dan sebagainya, yang akhirnya mempercayai bahawa boleh mendatangkan rezeki. Kena pula bila dia buat, betul-betul datang para jemaah sekalian. Ramai orang datang tak berhenti. Lalu benda-benda yang demikian ini, perkara-perkara tersebut, kalau kita lihat masyarakat orang-orang Arab para jemaah dirahmati Allah, mereka ni ada setengahnya dia letak macam sesuatu, dia gantung dekat kereta bahagian belakang, dekat bawah. Dia gantung benda tu. Dengan masa yang sama, dia mempercayai bahawasanya bila gantung benda ni, maka akan terselamat daripada segala bencana, terutamanya aksiden, kemalangan jalan raya. Ini semua kadang pergi dekat Arab pun ada juga orang yang lakukan perkara demikian. Sebab dia melibatkan dari sudut kepercayaan para jemaah dirahmati Allah. Sama dengan sebagai contohnya ubat-ubatan yang kita lakukan hari ini. Bukan saya nak kata kita anti kepada sebarang ubat sebagai contoh. Tak, para jemaah sekalian. Sakit, demam, kena usaha pergi jumpa doktor, kena ada tindakan yang dilakukan. Hatta ada orang yang beramal dengan segala pemakanan-pemakanan, termasuklah pemakanan sunnah, minyak zaitun sebagai contoh. Dia mengamalkan dengan madu Kyrgyzstan para jemaah sekalian, madu sidr Yaman dan sebagainya, habbatus sauda. Maka semua benda ni dia tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita sebagai ikhtiar usaha untuk mendapatkan tubuh badan yang sihat. Cuma di dalam masa yang sama kita perlulah ingat dan bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu benda ni kita makan, ramai makan, saya pun sendiri makan, kita pun amal para jemaah sekalian. Tapi kita amal ni kita faham, amalan ini apa yang kita usaha adalah di antara sebagai asbabnya, pengantaranya sahaja. Allah jadikan dalam kehidupan, Allah buktikan bahawasanya dalam hidup ni kita tengok ada orang yang amal bermacam-macam pemakanan, tetapi Allah jadikan sampai masa dia terlebih dahulu meninggal dunia para jemaah sekalian. Ada orang yang dia tak amalkan apa benda pemakanan, tapi pelik dia tubuh badan lagi sihat berbanding dengan orang yang mengamalkan tadi. Bila kita nampak demikian, bahawasanya Allah nak membuktikan walaupun kamu usaha terhadap sesuatu, kamu ikhtiar dengan segala sesuatu apa yang kamu lakukan, jangan lupa di sebaliknya itu apa pun atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kepercayaan demikian, barulah andai ditakdirkan terjadi sesuatu yang di sebaliknya, kita tidak akan menyalahkan Allah dan tidak akan menyalahkan apa yang ada para jemaah sekalian. Tak adalah dia dah makan amal-amal tiba-tiba lagi mudarat.
Sebab apa? Kita percaya apapun atas izin Allah. Ada yang orang makan tapi tak betul, tak dapat baik sepenuhnya para jemaah sekalian. Ada orang cuba yang lain tapi boleh baik para jemaah dirahmati Allah. Maknanya kita akan faham tersebut, oh benda ni antara usaha mungkin tak kena dengan benda ni, kena cuba yang lain pula dan sebagainya. Jadi demikian para jemaah dirahmati Allah. Termasuklah dengan apa sahaja yang ada di dalam rumah kita. Contoh, ada orang dia gemar, suka menggantung gambar alim ulama, gambar tok-tok guru dan sebagainya. Maka pergantungan dia letak benda tersebut tak jadi masalah. Cuma melihat kepada tujuan dan apa niat dia meletakkan perkara tersebut. Kalaulah dia kata, ustaz, saya duk gantung gambar ni, saya duk letak benda ni, saya rasa dalam hidup saya sepanjang hidup ni penuh rezeki datang dalam hidup saya. Tiba-tiba hari itu saya saja turunkan, maka terus hilang rasa rezeki dalam hidup. Ini yang menjadi satu masalah dan menjadi satu kesalahan. Tetapi kalaulah dia niatkan saya menggantung gambar tok-tok guru, saya menggantung gambar orang-orang alim yang telah dahulu meninggalkan kita dengan tujuan hendak memperkenalkan kepada anak-anak, nak bagi tahu dekat anak, nampak ini tok guru ni dulu dia ni hebat tentang ilmu-ilmu sekian. Ini tok guru pondok sekian-sekian dia hebat mengajar ilmu tauhid, tasawuf dan sebagainya. Nak biar orang datang, orang boleh nampak, orang teringat dengan para alim ulama, maka demikian tujuan tersebut tidak jadi masalah. Tapi bila melibatkan soal kepercayaan itu dan ini dan sebagainya, maka itu yang menjadi kesilapan, walaupun tujuannya adalah tujuan yang baik. Baik, ini di antara awal sekali yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Lalu disebutkan kepada kita bahawasanya syirik itu dikategorikan sebagai dosa yang paling besar yang tidak akan terampun lagi. Para jemaah sekalian, jelas dalam Al-Quran antara ayat, banyak ayat yang Allah sebutkan tentang dosa syirik ini. Tetapi antaranya kita boleh lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48. Ini ayat yang pertama, dalil yang pertama. Dalam ayat ini Allah menyebutkan apa dia? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang bermakna sesungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bih, tidak akan mengampuni sesekali dosa orang-orang yang syirik dengannya, orang yang syirik dengan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia akan mengampunkan dosa selain daripada itu jika dia kehendakinya. Makna kata kalau yang lain Allah nak hendak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Tetapi la yaghfiru an yushraka bih, tidak sesekali kepada dosa orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, kita melihat dalam suratul Luqman ayat yang ke-13. Ini Allah jelaskan, inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim bagaimana dia berwasiat kepada anaknya. Wasiat Luqmanul Hakim kita boleh tengok, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah, sampailah beberapa ayat tersebut yang menceritakan tentang pesanan Luqmanul Hakim pada anaknya. Antara dia bagi tahu dekat anak dia, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, la tusyrik billah, mu jangan menyekutukan Allah, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Arti kata dalam hidup kita ni, dalam hidup dia ni, termasuk kita semua, apa saja berlaku, keadaan macam mana sekalipun, jangan sampai mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab inna syirka la zulmun azim, dosa syirik ini adalah satu dosa yang sangat besar yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dalam kehidupan kita hari ini para jemaah dirahmati Allah sekalian, takut-takut orang tak fikir apa benda dah. Kerana semua benda nak dalam keadaan yang cepat, maka perkara itu syirik pun syirik orang buat juga para jemaah dirahmati Allah.
Nak kaya dalam keadaan jalan yang pintas, jalan yang cepat. Setengah orang sampai sanggup, tak apalah, ketepikan soal bab halal dan haram. Ketepikanlah, apatah lagi berkaitan dengan dosa-dosa yang besar. Terus tak nampak para jemaah sekalian. Yang penting aku dapat kekayaan tersebut, walhal kaya dalam keadaan dosa yang besar yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal-'auzubillah. Kadang ini kita jumpa macam-macam cara. Dan terutamanya perkara-perkara yang tidak nampak ni para jemaah sekalian. Mau pergilah jumpa dengan orang sekian-sekian. Bila jumpa orang ni, minta bagi tahu dekat dia apa masalah. Cerita masalah saya, duit tak berapa nak banyak sangat, kena pula dengan musim Covid, pandemik ini dan sebagainya, tambah pula dengan hutang bermacam-macam tertunggak nak kena settlekan, maka tolong buatkan sesuatu. Dia pun baca ayat-ayat Thailand yang kita tak faham. Dia punya ayat-ayat yang kita pun tak dengar para jemaah sekalian. Duk baca. Okey, mau ambil ni balik kat rumah, pergi dekat belakang rumah, tanam dekat tanah belakang rumah. Jangan dilangkah dekat bahagian itu. Kerana apa? Bila ditanam selama tempoh masa 1 bulan, dia akan mendatangkan rezeki dalam kehidupan kamu. Pergi balik, lepas tu tanam, buat. Dah buat tu kebetulan nak jadi ceritanya, memang betul dapat rezeki dalam hidup. Cuma benda ni saat ketika itu ada kalanya Allah menguji hamba tersebut. Kita tak boleh nak mempercayai benda itu adalah mendatangkan rezeki sepenuhnya. Dalam hidup ni ada kalanya Allah uji dengan perkara yang kita lakukan, walaupun perkara itu tidak baik. Sebab nak lihat bagaimana kepercayaan kamu, kesungguhan kamu terhadap yakin dengan Allah ataupun yakin dengan perkara yang tak betul tersebut. Tiba-tiba Allah takdirkan jadi pula para jemaah sekalian. Bila jadi, esok tu cerita jumpa dekat kawan, lepak kedai kopi, sembang macam mana sekarang ekonomi musim Covid ni dan sebagainya. Itulah terdesak sangat. Tapi aku adalah jumpa seorang ni, dia bagi tahu suruh buat macam ni, lepas tu tanam dekat belakang rumah. Lepas tu selang daripada seminggu, betul rupa-rupanya apa yang dia suruh buat, aku buat dan aku dapat benda tersebut. Kawan tu pun dengar, dia punya cerita para jemaah sekalian. Kawan pun jadi tertarik. Nampak macam bagus, betul. Ada terbukti pula bukan benda yang tipu. Kawan tu pun percaya. Bila kawan itu percaya, dalam bab sihir nanti kita akan sentuh para jemaah sekalian. Orang yang mempercayai terhadap sesuatu amalan sihir pun antara hadis yang Nabi sebut, salasatun la yadkhulunal jannah. 3 golongan yang takkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, antaranya orang-orang yang membenarkan ataupun orang yang mempercayai dengan amalan-amalan sihir. Dia dengar dia tak buat lagi para jemaah sekalian, tapi dia percaya, maka termasuk sekali dalam bab tersebut. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, ini di antara ayat Al-Quran yang ceritakan kepada kita besarnya dosa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ayat-ayat yang membicarakan daripada hal syirik ini amatlah banyak bilangannya. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kemudiannya ia mati dalam keadaan syirik, maka pastilah ia akan memasuki di dalam neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Asyirku billah wa uququl walidain." Faqala, "Ala wa qaulaz zur, ala wa syahadataz zur." Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, hadis ni para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kisah dia pada satu ketika, satu saat itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Bila Nabi bersama dengan para sahabat, Nabi bertanya kepada para sahabat, iaitu apa dia? Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Dia tanya pada sahabat, mahu tak aku ceritakan pada kamu tentang dosa-dosa besar
yang mana dosa besar itu antaranya beberapa perkara. Lalu sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, maka bolehlah ceritakanlah kepada kami wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah pun cerita antara dosa besar itu yang pertama Nabi sebutkan asyirku billah, iaitu orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, yang kedua orang-orang yang menderhaka kepada kedua ibu dan bapanya. Dan yang ketiganya wa qauluz zur wa syahadatuz zur, dan berhati-hati kepada orang-orang yang menjadi saksi palsu dan juga orang-orang yang berkata dusta. Baik, bila Nabi dok sebutkan pada sahabat demikian, yang mana syirik pada Allah, iaitu berderhaka kepada kedua ibu bapa, sampaikan tahap habis daripada tu, Nabi dok ulang lagi sekali bagi tahu dekat sahabat, asyirku billah wa uququl walidain wa qaulaz zur wa syahadataz zur famazala yukarriruha hatta kunna laitahu sakata. Nabi dok ulang banyak kali para jemaah sekalian. Sampaikan bila Nabi ulang sebutan itu beberapa banyak kali, di dalam hadis ni cerita, di dalam hati sahabat ni sampaikan terdetik, ya Allah, mudah-mudahan Nabi berdiam daripada ulang perkara sama. Maknanya berhenti daripada ulang-ulang lagi hadis tentang tersebut para jemaah sekalian. Bahasa mudah kita, benda yang sama diulang banyak kali di dalam satu masa. Nak menunjukkan apa dia para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni antara yang hadis Nabi ulang sebutan, ulang kandungannya lebih daripada 1 dan 2 kali para jemaah sekalian. Bila Nabi ulang banyak kali, berarti hadis ini adalah hadis yang sangat penting tentang dosa besar, bi akbaril kabair, iaitu antaranya dosa syirik kepada Allah, dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dan yang keduanya, bila Nabi ulang hadis ini banyak kali, bermakna di dalam hadis ini yakin dan percayalah dia bukan pada waktu zaman dan saat ketika itu sahaja, sehingga bila-bila sampai akhir zaman, sampailah menuju pada hari kiamat nanti pun akan berlaku perkara-perkara tersebut. Hatta zaman kita sekarang ni kita lihat, inilah antara kelaziman orang-orang yang suka lakukan benda tersebut. Apa dia? Asyirku billah, antaranya syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak kata hadis lain itu tidak penting. Hadis lain tu penting, tetapi di dalam masa yang sama kita lihat ada hadis yang Nabi ulang lebih daripada 1 kali, bermakna itu jauh lebih besar, jauh lebih penting para jemaah sekalian. Adakah hadis yang lain? Ada para jemaah sekalian. Kalaulah kita melihat dalam hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, hadis 40 yang duduknya pada hadis nombor 6, hadis yang ke-6. Hadis ke-6 ni cerita tentang sahabat minta pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pesan dekat sahabat tu mudah, simple je. Hadis cerita tentang la taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, maka sahabat kata ulang lagi sekali, apakah lagi selain daripada itu? Nabi pun sebutkan la taghdab, janganlah kamu marah. Simple tak tuan-tuan, puan-puan, para jemaah sekalian? Simple je, la taghdab, jangan kamu marah. Tapi kenapa Nabi ulang perkara tersebut banyak kali, bukan 1 kali sekadar itu sahaja? Bermakna kita lihat hari ini bila menyebutkan tentang sifat marah dalam kehidupan kita yang ada pada diri kita ni, akhirnya ada kalanya terlupa segala macam pertimbangan. Tengah marah, masa saat itu kita sedang mengikutkan hawa nafsu, dan ada ketikanya kita lupa dah pertimbangan. Aku nak marah benda ni kecil je pun, tapi dah tak terfikir para jemaah sekalian. Sebab dah nampak benda itu, problem itu adalah satu masalah, dan dia jadi rasa nak marah, jadi tak terfikir kecil ke besar, yang penting aku marah, rasa puas bila dah melepaskan kemarahan tersebut. Ini para jemaah sekalian. Dan bila keluar dengan kemarahan itu, lalu dengan tindakannya terhasil, maka tu yang jadi sampai bercerai-berai di mahkamah, terutamanya musim Covid para jemaah sekalian. Sembang cari dengan kawan-kawan yang peguam, yang mana dia kerja lawyer dan sebagainya, banyak di antara statistik yang menunjukkan berlakunya penceraian ketika mana berada di situasi musim Covid, lagi-lagi tak boleh nak keluar bekerja.
3 bulan duduk rumah, ada abang marah suruh lipat kain tak gerak-gerak para jemaah sekalian. Mula timbul lipat kain tak gerak-gerak, timbul sikit satu je. Saya dah buat itu ini satu benda je para jemaah sekalian. Tak settle lipat kain, bawa sampai ke hujung. Kalau macam tu kita settle dekat mahkamah, habis para jemaah dirahmati Allah. Pasal isunya apa dia? Tu lipat kain. Rasa tak puas hati rasa nak marah ni, rasa ada yang tak kena, maka keluarkan hasil dengan tindakan, maka sampailah pergi kepada peringkat mahkamah. Padahal benda yang kecil para jemaah sekalian. Itu Nabi pesan, la taghdab. Nabi ulang lebih daripada satu kali para jemaah dirahmati Allah. Baik, ini di antara hadis tadi nak sebutnya dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya para jemaah tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Adapun macamnya dosa yang kedua itu. Tadi yang pertama iaitu benda yang jelas syirik, dia menyembah atau mempersamakan sesuatu selain daripada Allah. Tu yang pertama. Yang keduanya, sebab tu nak sebut tadi sikit para jemaah sekalian, dalam kehidupan kita hari ini dah jelas dilarang, diharamkan untuk pemakaian yang orang panggil gelang, bracelet kesihatan tu para jemaah sekalian. Yang pakai apa, guna kayu apa pun tak pasti tuan-tuan sekalian. Pakai kat situ, masuk kat gelang kat tangan ni, jadi rasa kuat serta-merta. Kan rasa kuat. Cabut tu je rasa jadi lemah anggota badan. Tapi bila masukkan tu ustaz, saya boleh angkat orang yang beratnya berpuluh kilo, 30 kilo, dia boleh duduk berdiri dekat atas badan dia ni, boleh rasa tahan. Bila cabut terus lembik jadi turun. Sebab tu dia haramkan, tak boleh para jemaah sekalian. Sebab apa? Asalnya sesuatu hukum itu dia tidak menjadi masalah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Dia tak menjadi masalah pada asalnya, tetapi melihat kepada waqi', melihat kepada keadaan-keadaan, situasi-situasi yang tertentu. Situasi kita hari ini, andai kata diteruskan dengan pemakaian tersebut, akhirnya kepercayaan, kebergantungan kita sebagai manusia akan menjadi tahap yang melampau terhadap benda itu berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Last kali lupa dah, benda ni lah segala-galanya. Hidup mati dia dengan perkara, dengan benda tersebut. Itu yang tidak dibolehkan para jemaah dirahmati Allah. Baik, itu bentuk yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu, adapun dosa yang kedua itu iaitu dosa riak, yakni mempamerkan kebaikan dengan apa yang telah dikerjakannya, sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yang bermaksud, maka barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, yakni baik, dan janganlah mempersekutukan sebarang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Bermakna seseorang itu tidak boleh mempamerkan kebaikan amalnya untuk ditunjukkan kepada orang lain. Bahkan memadailah dengan hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Bentuk yang kedua, rupa-rupanya termasuk di dalam bab berkaitan dosa yang besar, dia menyekutukan Allah apabila dia melakukan amalan yang dilakukan itu ada tujuan, niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia berbalik kepada niatnya. Berbeza dengan lafaz yang kita sebut, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saya dah sebut dah ustaz, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Ya, itu pada lafaz. Tetapi pada niat itu adalah benda yang berbeza. Sebab itu lafaz dan niat perkara yang berbeza, bukan perkara yang sama para jemaah sekalian. Niat, kita berniat tadi datang solat berjemaah kejap lagi ni untuk solat apa dia? Solat fardu zuhur para jemaah sekalian. Niat itu awal lagi dah kita dah pasang para jemaah sekalian. Daripada perjalanan, mungkin daripada kantin,
Mungkin daripada luar, kejap lagi singgah sampai dekat surau, nak datang solat berjemaah sama-sama, dan kita pun masih waras solat itu adalah solat fardu zuhur, bukan solat fardu asar, maghrib, isyak dan sebagainya. Dari sudut hukumnya, boleh tak kalaulah kita sampai-sampai tak tersempat nak sebut lafaz usalli tersebut, maka kita terus lakukan solat ikut bersama dengan imam, boleh, tak jadi masalah. Sebab kita dah berniat dalam keadaan kita pun masih waras para jemaah sekalian. Tetapi dari sudut afdalnya, yang sebaik-baiknya kena ada bersama dari sudut lafaznya usalli itu para jemaah sekalian. Baik, itu perbezaan lafaz dan juga niat. Nak sebutnya tadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sebut di hujungnya lillahi taala, tapi bila nak mendirikan solat, dalam hatinya, di dalam niatnya itu ada tujuan selain daripada Allah. Tujuan nak biar orang kata hebatnya dia solat, nak biar orang kata hebatnya dia buat itu ini, amalan itu ini dan sebagainya, maka yang Allah nilai dari sudut niat tersebut para jemaah sekalian. Sebab tu niat ni adalah benda yang jauh dari sudut hati dalam setiap manusia duduk berada di dalam. Dan bab niat, kalaulah nak cerita bab niat, sangat-sangat banyak kitab-kitab para ulama muhaddisin, ulama-ulama hadis menekankan tentang bab niat itu pada susunan yang pertama. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, hadis 40 dia, hadis yang pertama hadis apa? Kalau kita lihat, innamal a'malu binniyat. Hadis cerita tentang niat. Al-Azkar, dalam kitab Al-Azkar pun yang di awalnya disentuh tentang bab berkaitan dengan niat. Di dalam surah Al-Mu'minun, kita tengok ayat pertama dan ayat kedua surah Al-Mu'minun. Apa dia Allah kata? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah bagi tahu dalam surah Mukminun tu, topik dia tentang bagaimana nak jadi orang-orang beriman yang berjaya di sisi Allah. Aflahal mu'minun. Lalu Allah cerita pada ayat kedua daripada tajuknya, ayat kedua itu adalah sifat yang pertama, allazina hum fi salatihim khashi'un. Rupanya orang beriman berjaya di sisi Allah antaranya dia ada khusyuk di dalam solat. Baik, kita tengok bila mana sebut khusyuk di dalam solat. Apakah khusyuk itu sekadar sebutan di bibir mulutnya Allahu Akbar? Tidak. Apakah sekadar khusyuk itu dari sudut tindakannya, pergerakan rukuknya, pergerakan takbiratul ihramnya itu sahaja? Dah. Tetapi khusyuk itu bukan setakat pergerakan, bukan sekadar sebutan, tetapi dari sudut yang berada di dalam hati ketika mana melakukan ibadah solat tersebut. Ada solat Allahu Akbar, mulut buat dah, pergerakan pun bergerak, tapi hati dekat mana masa tu? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tu dia berkaitan dengan soal bab hati, bab niat para jemaah dirahmati Allah. Dan bila nak sebutnya, dia termasuk dosa besar bila mana ada dengan tujuan yang lain duduk dekat dalam hati. Tujuan lain bermacam-macam lah para jemaah sekalian. Biar orang nampak itu, orang nampak ini dan sebagainya. Baik, itu dari sudut umumnya berkaitan dengan bahagian yang kedua. Adapun timbul persoalan, orang tanya, Ustaz, macam mana dari sudut sedekah yang dilakukan, lalu dengan sedekah itu dipamerkan di media-media sosial, di Facebook, Instagram dan sebagainya. Para jemaah dirahmati Allah, dalam perkara demikian ini kita lihat pula di antara beberapa konteks yang ada di dalam agama. Walaupun tak dinafikan, ada disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, terdapat larangan yang keras daripada hal menyatakan amalan diri kepada orang lain, sebab jikalau amalan itu ditujukan kepada Allah Ta'ala, maka memadailah Allah sahaja yang mengetahuinya. Maknanya dalam amalan tersebut, contoh bagi sedekah sumbangan, lepas tu ada yang upload dekat Facebook, Instagram, sumbangan daripada sekian-sekian, marilah sama-sama kita menyumbang. Satu side, dari satu sudut pandangan, ada yang melarang keras daripada lakukan benda tersebut. Sebab apa? Dari sudut untuk menjaga amalan, lebih baik menjaga amal. Dan ada dari satu sudut kita lihat daripada konteks dakwahnya. Dari konteks dakwahnya itu menjadikan mudarat ataupun manfaat.
Dia kena lihat, kalaulah mudarat maka tak boleh para jemaah sekalian. Tetapi kalau dilihat perbuatan itu, apa yang dilakukan itu ada manfaatnya, maka tak jadi masalah daripada sudut konteks dakwahnya para jemaah dirahmati Allah. Cuma dari sudut amalan diri, itu pertimbangan diri kita para jemaah sekalian. Sebab tu saya sebut tuan-tuan para jemaah dirahmati Allah, bila isu-isu begitu melibatkan NGO, persatuan-persatuan, pertubuhan, tak menjadi masalah sangat dari sudut nak menjaga amalan benda tersebut para jemaah sekalian. Tetapi yang menjadi kritikalnya apabila pemberian itu diupload dan ia melibatkan perseorangan ataupun individu. Dia seorang yang bagi, lepas tu upload para jemaah dirahmati Allah sekalian. Benda ni walaupun dia duduk kanan, tapi orang tanya mana yang lebih baik, kita lihat diri kita. Adakah bila saat itu kalau kita bagi, lepas tu kita pamerkan, adakah kita boleh sungguh-sungguh jaga hati kita ni daripada nak menunjuk amal yang kita buat, ataupun tak boleh. Kalau tak boleh, kita bimbang hujungnya nanti mesti ada sikit ustaz. Walaupun awal kata nak biar wang tujuan sama-sama dapat menyumbang, tapi dalam masa yang sama tu ada sikit rasa, aku bagi sumbangan jumlah sekian, maka jalan selamatnya lebih baik daripada menjaga para jemaah sekalian dalam bentuk tidak menceritakan. Sebab tu bab benda ni pun tuan-tuan dirahmati Allah, Dr. Yusuf Al-Qardawi, Dr. Yusuf Qardawi dia ada sebutkan dalam kitabnya, iaitu Mu'jizat Sabar dalam Al-Quran. Mukjizat sabar dalam Quran ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, kalau kita lihat, kita baca, dia boleh jadi sebagai satu kajian dan rujukan dalam hidup kita. Dia jelaskan, dia keluarkan berapa kalimah sabar yang ada disebutkan dalam Quran, dan setiap kalimah perkataan sabar itu adalah memberi makna yang berbeza terhadap situasi-situasi yang berbeza. Saya nak sentuh berkaitan dengan amalan tadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dr. Yusuf Qardawi pun diterangkan kepada kita dalam bab mentaati perintah Allah, dalam bab melaksanakan amalan dalam kehidupan kita, kita dituntut untuk bersabar dengan 3 keadaan. Apa 3 keadaan? Yang pertama, sebelum daripada melakukan sesuatu amalan ataupun ketaatan. Contoh umpamanya kita nak bersedekah. Sebelum nak bersedekah itu, apa kesabarannya? Iaitu sabar daripada sudut niat. Kena tengok niat betul-betul kita nak bersedekah tu dengan tujuan apa. Tu jenis yang pertama. Keadaan yang kedua, dituntut kesabaran ketika melakukan amal itu pada waktu bila? Ketika mana sedang melakukan amalan, sedang bersedekah, sedang membaca Quran, sedang melakukan ibadah, sedang melakukan solat. Apa makna bentuk kesabaran ketika mana sedang lakukan amal? Iaitu kita kena ikut dan patuh dengan adanya tertib-tertib yang perlu dijaga. Contoh solat, kita ada rukun solat. Nak tak nak macam mana sekalipun, kena jaga jangan langgar rukun solat itu supaya solat kita menjadi benar-benar sah tuan-tuan dirahmati Allah. Tu ketika mana sedang bacaan Al-Quran, biarlah lambat sekalipun, tapi yang penting bacaan Quran kita dalam bentuk yang tartil, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tersusun, walaupun lambat, daripada cepat habis langgar semua para jemaah sekalian. Tu yang kedua. Dan ada pun yang ketiga, Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebutkan menuntut kesabaran dalam beramal ni waktu bila? Selepas daripada lakukan amalan. Ni yang tadi ni tuan-tuan sekalian. Selepas dah beramal, selepas dah solat tadi, okey dah, awal niat jaga, semasa dia ikut rukun jaga dengan baik, jaga tertib dan sebagainya. Tapi bila dah habis saja, sabar dari situ, iaitu apa dia? Sabar untuk menceritakan amalan yang dilakukan sebentar tadi. Ada cerita ke tak ada? Kadang nak timbul buka cerita sikit, nak boleh cerita kat orang ni macam-macam mudah je para jemaah sekalian. Bangun malam pukul 3.30 pagi, datang kerja, tanya pasal hujan je cukup tuan-tuan sekalian. Kan malam tadi tembakau hujan tak tengah malam tadi? Kata hujan lebat. Lebat mana kau tahu lebat?
Aku bangun 3:30 pagi nak solat masa tu, hujan tiba-tiba turun lebat. Habis tuan-tuan sekalian. Sikit tu je dia boleh jadi panjang, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi nak sebutnya itu di antara yang disebutkan kepada kita Dr. Yusuf Qardawi bagi tahu dengan 3 keadaan, dan ada pun Imam Az-Zahabi menyatakan iaitu bentuk yang kedua dalam kategori dosa besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti setakat itu. Insya-Allah kita bersambung pada siri yang lain yang berikutnya, dan saya dimaklumkan jadual saya insya-Allah selepas ini hari Isnin pada minggu yang pertama setiap bulan insya-Allah. Kita akan bicara tentang bab al-kabair, dosa-dosa besar. Cuma lepas ni Ramadan, lepas raya nanti kita akan jumpa sambung balik para jemaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang baik dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.